Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Bertemu lagi kita di ruangan kali ini untuk sama-sama kita melihat, mendengar dan membaca daripada surah baru hari ini. InsyaAllah kita akan masuk daripada ayat pertama surah Al-An'am. Alhamdulillah, kita telah sama-sama selesai membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah, dan hari ini insya-Allah kita akan masuk ke dalam surah pertama, bukan surah pertama, ayat pertama daripada surah Al-An'am hingga ayat ke-8. Jadi bagi teman-teman ya yang nak buka Al-Quran, insya-Allah boleh ke halaman 128. Yang mana yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau, insya-Allah kita akan bawakan ayat-ayatnya sebentar saja lagi. Sebelum itu, saya nak mengambil kesempatan ini untuk menyapa semua teman-teman yang dirahmati Allah, semua pencinta Al-Quran semua. Semoga dirahmati Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah diharapkan teman-teman semua telah bersedia. Sebelum kita memulakan, saya nak mengajak teman-teman, ada dua pengerasnya, iaitu pertamanya saya nak ajak teman-teman supaya kita menanamkan satu pemikiran yang positif dalam diri kita, bahawa mengaji Al-Quran ini sebenarnya senang dan mudah. Jadi saya nak minta sahabat-sahabat semua, boleh tak tolong komen seorang sekali, mudahnya mengaji Al-Quran.
kita dapatkan komen dahulu, mudahnya mengaji Al-Quran. Dan yang keduanya, saya nak ajak teman-teman, jom kita tekan button share, kita kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman kita, insya-Allah semoga mereka juga dapat belajar sesuatu. Seperti mana Allah merezekikan pertemuan kita dan mengizinkan kita bertemu kali ini untuk kita mempelajari sesuatu. Kita nak kalau boleh orang yang tersayang, khususnya pasangan kita, ahli keluarga dan teman-teman rapat kita juga dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran mereka. Baik, semua dah bersedia. Ya, sama nak ambil air, boleh ambil air. Siapa nak betulkan kedudukan, insya-Allah. Kita doakan semua, semoga perjalanan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Jom kita masuk kepada bacaan isti'azah. Seperti biasa, teman-teman, selalu saya ingatkan, ya, kita memastikan bacaan isti'azah kita itu dibacakan dengan betul sebutannya, khususnya pada dua huruf yang pertama ini kerana dia berada berhampiran. Bukan berhampiran lah. Pertamanya dia berhampiran dari segi makhrajnya. Hamzah makhrajnya di pangkal kerongkong. Manakala ain makhrajnya di pertengahan kerongkong. Jadi bunyinya a'u. A'u. A di bawah, ain di tengah. Jangan kita bunyi a'u. Itu bunyi kedua-duanya hamzah. Ataupun kita bunyi a'u, keduanya huruf ain. Yang pertamanya huruf hamzah, yang keduanya huruf ain. A'u, dua harakat, dhu di hujung lidah. Kemudian bila lafz jalalah dibaca nipis dengan dua harakat. Himinasyaitan, dua harakat, nirrajim. Cuba kita dengarkan dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, di akhir barulah kita tutup mulut menyempurnakan huruf mim. Jangan tutup daripada awal jadi bunyi nirrajim. Itu tak betul. Nirrajim. Di akhir baru kita tutup mulut. Baik, di awal surah disunatkan kita membaca basmalah. Jadi kita akan baca bismillah, ini lafaz basmalah bersama-sama sebentar lagi. Suka juga saya mengingatkan, di dalam surah Al-Fatihah, bismillah merupakan ayat yang pertama, jadi wajib dibaca kerana dia sebahagian surah. Manakala di dalam surah Al-An'am ini, bismillah bukanlah ayat yang pertama, tetapi sangat disunat, dituntut untuk kita baca. Kecuali pada awal surah Al-Bara'ah, ianya tidak mempunyai basmalah, ya. Nanti mungkin ada teman-teman kita bila dah sampai surah itu, nanti saya akan jelaskan dengan lebih lanjut. Jadi bacaannya macam mana? Selalu orang silap, dia baca dengan samar, dia bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Salah. Dia kena ba baris bawah itu mesti jelas. Bismillah. Dan lafz jalalah ini dibaca nipis dua harakat. Selalu orang silap di mana? Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ni dia tak panjangkan. Sepatutnya la itu kena Bismillahirrahmanirrahim. La ni kena walaupun satu baris tetapi dibaca dua harakat. Dibaca dua harakat. Begitu juga rah, ha pedas dibunyikan di pertengahan kerongkong. Ma, dua harakat. Ma, bukan ma gitu, jangan luas. Manirrahim. Haim, ha pedas, ya. Kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baru sempurna. So far macam mana? Okey, boleh ikut. Ya, diharapkan teman-teman semua dapat mengikuti sedikit sebanyak perkongsian yang saya sampaikan. Mungkin ada yang nak tolong tulis, ya, poin-poin yang penting. Dan juga saya nak mengingatkan teman-teman, ya, untuk yang baru bersama dengan kita, untuk menekan button share, kita panjang-panjangkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik, boleh kita masuk kepada ayat pertama? Kalau boleh, saya nak dapatkan thumbs up dan juga heart. Kalau ramai bagi thumbs up dan heart, kita akan mula dengan secepat mungkin. Baik, kita menanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, yang tolong tekan button share. Yang mana yang belum lagi, insya-Allah boleh lakukan. Kita lihat ayat yang pertama pada surah Al-An'am. Baik, dia bermula dengan hamzah wasal. Hamzah wasal datang selepasnya lam. Baik, bagi teman-teman yang tak tahu bagaimana nak membaca ini, Ustaz, sebab ini bukan baris atas, ya, ini bukan fathah. Jadi dia ada tiga situasi, sama ada kita nak baca dengan a, i ataupun u. Jadi dalam hal ini mungkin ada sebab-sebab yang nak tolong tulis poin yang saya nak sampaikan ini. Apabila hamzah wasal berada di awal perkataan, di awal ayat,
dan diikuti selepasnya huruf lam, maka ia dibaca dengan baris fathah. Saya ulang sekali lagi, mungkin ada nak tolong tulis. Jika hamzah wasal, iaitu huruf alif yang ada kepala sad di atasnya ini, berada di awal perkataan, di awal ayat. Awal perkataan saja tak jadi. Dia mestilah awal perkataan dan di awal ayat. Kalau awal perkataan, ini pun awal perkataan. As-samawat. Tapi dia bukan di awal ayat. Kerana ini perkataan, satu perkataan as-samawat. Wal-ard, satu perkataan yang lain. Tetapi dia di awal perkataan, di awal ayat, diikuti dengan huruf lam. Maka kita baca baris atas. Kalau bukan datang lam, barulah kita lihat huruf yang ketiga. Jadi insya-Allah kalau jumpa contoh yang begitu, saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Sekarang saya nak terangkan lam dahulu. Baik, kita baca dengan alham. Jangan baca ilham ataupun ulham. Kita baca alhamdulillahilladzi. La dibaca dengan nipis 2 harakat. Lillahilladzi, zi di hujung lidah. Khalaqas. Perhatikan perbezaan pada huruf ini. Ini makhrajnya kha, makhrajnya di hujung kerongkong. Kha. Manakala ini qa, di pangkal lidah. Ini makhrajnya di pangkal lidah, ini di hujung kerongkong. Mungkin ada yang nak tolong tulis ya. Khalaqas sama, qa baris atas terus naik di atas sin yang bersabdu. Di sini alif lam syamsiah, lamnya tidak dibunyikan. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Ra ni dibaca tebal. Ar, jangan baca ar, tetapi baca ar. Dha makhrajnya di tepi lidah. Tepi lidah di kanan ataupun kiri. Kalau tepi kanan, bawa ke kanan. Tepi kiri, bawa ke kiri. Wal arda waja'alad. Lam baris atas terus naik di atas dha yang bertanda sabdu. Dha makhrajnya di sini. Di hujung lidah ni. Ja'alad-dhulumati wan-nur. Dengungkan dahulu. Di sini 2 harakat. Hukumnya wajibul gunnah. Wajib dengung kadar panjang 2 harakat. Wan-nur. Ramai orang silap dia baca wan-nur. Wan-nur. Itu salah. Pertama. Yang kedua, bila kita waqaf, pastikan waqaf sekurang-kurang 2 harakat. Jangan waqaf dengan wan-nur. Salah. Mestilah wan-nur. Ujung baru sampai ra. Jangan masuk ra awal jadi nur. Itu tak betul. Ya? Nur. Baru berhenti. Baik. Di sini ada sad lam ya. Waqaf sili. Afdal diteruskan. Tetapi kalau teman-teman semua pilih untuk waqaf, waqaf seperti mana yang saya bagi tahu tadi. Kalau nak wasal, nak sambung, dia jadi wan nura thumma alladhi. Itu kalau nak sambung. Baik, saya anggarkan mungkin ramai yang pilih untuk waqaf di sini. Kemudian ibtidak terus pada thum, hujung lidah. Bukan sum. Ramai baca sum. Bukan sum. Bacanya thum. Dengan kadar 2 harakat. Kerana mim merupakan, bila bersabdu, hukumnya wajibul gunnah. Wajib dengung 2 harakat. Thumma alladhina kafaru birabbihim. Birabbihim. Bukan bihim. Ramai baca rabbihim. Sepatutnya rabbihim. Ha baris bawah bukan bunyi he. Ha baris bawah bunyi hi. Bila bertemu mim jadi him. Dan di sini izhar syafawi. Disempurnakan saja bunyi mimnya tanpa dipanjangkan. Jangan pula kita baca birabbihim ya'dilun. Salah. Dia kena birabbihim bunyi saja him sempurna terus masuk ya'dilun. Di akhir baru masuk nun. Diwakafkan sekurang-kurang 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Di sini ma'ari li sukun. Cuba kita dengarkan dahulu. Boleh? Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Last sekali baru berhenti lun.
Makhrajnya di nun ni, makhrajnya di hidung. Tempat keluarnya, khayshum. Bunyi lun. Kalau kita bunyi lun, itu tak sempurna juga, ya. Baik, insya-Allah. Boleh kita terus ayat yang seterusnya. Sebelum itu, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Diharapkan teman-teman dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian saya setakat ini. Sebelum kita meneruskan, sekali lagi saya nak mengajak teman-teman untuk menekan button share, kita kongsi-kongsikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan juga saya nak mengajak teman-teman untuk kita niatkan daripada awal untuk kita juga mensedekahkan pahala bacaan Al-Quran kita hari ini untuk ahli keluarga kita mungkin yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Khususnya yang telah meninggal dunia, kerana yang masih hidup masih lagi boleh meneruskan ibadah untuk mencari menjana pendapatan pahala untuk dibawa pulang. Tetapi yang telah meninggal dunia, mungkin ada di kalangan kita yang sudah kematian ibu, kematian ayah, ataupun kematian pasangan ataupun anak-anak dan ahli keluarga. Mereka sudah tidak boleh pulang ke dunia ini untuk melakukan amal ibadah. Jadi harapannya antaranya ialah kita ini, zuriat keturunan mereka, untuk terus mensedekahkan pahala kepada mereka. Jadi yang mana yang nak tulis nama Allah Yarham atau Allah Yarhamah ibunya ataupun ayahnya, silakan, dan minta sahabat-sahabat yang lain tolong amin-aminkan. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Huwallazi, zi di hujung lidah. Huwallazi khalaqakum. Di sini mim mati bertemu mim, hukumnya idgham mislan saghir, didengungkan dua harakat. Kalau kita baca khalaqakum min, itu tidak sempurna. Mestilah khalaqakum min kum ni dua harakat, idgham mislain, dan min ini ikhfa dibacakan dengan samar dua harakat. Jangan baca min, itu bunyi jelas, bunyi izhar. Dia kena baca min tini. Di sini juga ikhfa kena dua harakat. Baik, mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis apa yang saya nak sampaikan ini. Antara tanda-tanda yang teman-teman boleh berikan perhatian pada hukum ikhfa ialah kalau nun matinya dia tak ada tanda mati, nun itu kosong. Manakala kalau tanwin baris dua, dia tidak selari atas dengan bawah dia. Atas sedikit ke depan, bawah sedikit ke belakang. Ya? Baik. Kalau baris depan pula, dhammatain dia macam nombor 99. Macam ni, 99. Jadi ini menunjukkan sama ada ikhfa ataupun idgham. Jangan bimbang, mungkin teman-teman yang merasakan baru di peringkat awal rasa ustaz macam mana nak ingat ni, banyak perkara sangat ustaz bagi tahu. Memang saya terpaksa bagi tahu sebab inilah hukum-hukum yang terlibat di dalam ayat yang sedang kita baca. Tapi bagi teman-teman yang nak belajar balik satu persatu, insya-Allah tunggu sehingga akhir pelajaran. Saya akan bagi tahu bagaimana untuk mendapatkan buku asas dan buku tajwid, kita belajar balik secara sistematik satu persatu insya-Allah daripada makhraj huruf dan hukum-hukum tajwid. Min dua harakat, ti, jangan baca ti. Kalau ti jadi huruf ta. Di sini huruf ta. Baris bawah bunyi ti ni. Ikhfa dua harakat. Wajibul gunnah dua harakat. Thumma qadha. Dha, makhrajnya di tepi lidah. Saya bagi tahu tadi, 4 atau 5 harakat. Ajala. Kalau nak waqaf jadi ma'iwat, lan bila waqaf jadi satu baris 2 harakat. Tapi kalau nak sambung dia jadi idgham bi gunnah. Ajalau. Dia kena masuk terus ke dalam waw. Idgham bi gunnah, itu maksudnya. Masuk beserta dengung. Kerana di sini waqaf sili, afdal diteruskan. Tapi kalau ada di kalangan teman-teman yang mungkin ada masalah pernafasan, tidak sampai nafas dan sebagainya, pilih untuk waqaf di sini, begitulah waqafnya. Ajala. Jangan waqaf dengan satu harakat. Contohnya ajala, tak sempurna. Dia mestilah ajala, baru berhenti. Kemudian ibtidak pada wa ajalum, dengungkan di sini. Masuk beserta dengung. Asalnya lam tanwin di bawah, di depan bunyi lun. Tapi bila datang mim terus masuk beserta dengung 2 harakat. Wa ajalum musam. Sekali lagi kita jumpa mim sabdu. Kalau teman-teman mungkin ada nak tolong tulis poin ini, penting. Kalau jumpa mim sabdu, nun sabdu, jangan lupa dengungkan 2 harakat. Musamman. Baru masuk man. Jangan baca musamman indah. Tak betul. Dia mestilah musamman. Baik, di sini pula izhar halqi. Izhar halqi, sebab-sebab perhatikan bezanya. Tanwinnya selari atas dengan bawah. Nampak tak bezanya? Yang ini idgham bi gunnah, tanwin dia tak selari. Atas sedikit ke depan, bawah sedikit ke belakang. Begitu juga dengan sini, ikhfa.
Manakala izhar halqi, tanwin baris atas dengan bawahnya selari atas dengan bawah. Siapa tak nampak perbezaan ni, Piramli kata, alamatnya tak gurau saja. Ya? Baik. Apa yang poin yang saya nak bagi tahu, ada perbezaan di situ. Jadi, bukan dia sengaja tulis. Bukan kerana ini ruangnya sikit, jadi dia terpaksa tulis begini. Tidak. Dia memang ditulis begitu purposely. Memang ada tujuannya. Nak bagi tahu kita, ini hukum lain, ini hukum lain. Pada hukum izhar, jangan pula baca 2 harakat. Musamman, bunyi saja man dan sempurna, terus masuk indah. Ini huruf ikhfa. Asalnya ain baris bawah bertemu nun bunyi ain, tapi bila datang dal, samarkan dengan 2 harakat dah kalau nak waqaf. Jadi ha itu diberikan tanda mati mendatang. Tapi kalau kita nak wasal, nak sambung, dia jadi indahu thum. Itu kalau nak sambung. Baik, saya anggarkan mungkin ada teman-teman ramai yang pilih untuk waqaf di sini. Kemudian ibtidak pada thumma ikhfa hakiki, samarkan 2 harakat. Bukan an lagi dah. Kalau bunyi antum, itu jadi izhar. Dia kena sini baca ikhfa. Antum tamtarun. Baru berhenti. Baik, okey. Tarik nafas dulu. Cakap banyak pun penat juga. Baik, kita baca dahulu ayat ini. Boleh? Kita lihat daripada huwallazi. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman indah thumma antum tamtarun. Baru waqaf. Okey, so far macam mana? Boleh ikut ke? Boleh ikut. Kalau boleh ikut, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. Dan jangan lupa teman-teman yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Diharapkan teman-teman dapat memanjangkan ilmu ini kepada ahli keluarga dan teman-teman kita, khususnya pasangan kita. Ya. Kita nak nanti bukan saja kita saja pandai. Nanti kalau isteri saja pandai, suami tak pandai, tak syok lah. Kurang-kurangnya dua-dua sambil sama-sama belajar. Nanti ada masa mungkin lepas solat maghrib, suami baca, isteri dengar, isteri baca, suami dengar. Kalau kata yang mana yang mungkin sudah telah kematian suaminya, kita sedekahkan pahala bacaan ini kepada pasangan kita yang mungkin telah awal pergi meninggalkan kita, dan kita doakan suatu hari nanti Allah mempertemukan kita kembali di syurganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya. Wa huwallah. Baik, di sini lafzul jalalah dibaca tebal. Jangan baca wa huwallah, itu nipis. Ya, dia mestilah wa huwallah dengan 2 harakat. Hu fis samawati wa fil fil. Jangan wa fil. Ramai baca fil di sini. Kalau baca fil memang fil lah, memang gagal. Sepatutnya kena baca fil. Fil ra-nya dibaca tebal. Di tepi lidah. Ya'lamu sirrakum, izhar syafawi. Sempurna saja mim terus masuk. Wa jahrakum, jaha, makhrajnya dipangkal kerongkong ini. Wa jahrakum, kum, bukan kum tapi kum. Wa ya'lamu ma taksibun, tak ada bunyi angin itu, taksibun. Baik, dengarkan. InsyaAllah sebentar lagi kita baca sama-sama daripada awal ayat 1 hingga 8. Sekarang ini kita lihat satu persatu dahulu ayatnya. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Baru berhenti. Okey. Boleh ikutlah dia harapnya. Kalau boleh ikut, jangan lupa berikan thumbs up dan juga heart, insya-Allah ya. Saya mendoakan teman-teman semua dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala urusan pembelajaran ini. Kerana kita kena ingat yang berusahanya kita, tetapi seluruh yang ada di anggota tubuh badan kita ni, akal fikiran kita yang nak mengerti pelajaran, hati kita yang nak rasa cinta kepada Al-Quran, ini semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi oleh itu bermunajatlah kepada Allah. Jangan putus harapan kepada Allah. Sentiasa berdoa dan berdoa. Mohon bantuan daripada Allah SWT memberikan kita pertolongan dalam kita menguasai ilmu tajwid ini, insyaAllah. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ. Baru masuk min. Jangan baca ta'tihim min. Itu tak betul. Di sini idgham mislan saghir. Mim mati bertemu mim. Di dalam Al-Quran Al-Sam Usmani, hukum idgham mislan saghir ini, dia diberikan mim itu tidak bertanda. Maksudnya dia kosong saja. Berbeza dengan izhar syafawi. Izhar syafawi seperti ini. Nampak tak mimnya ada tanda mati? Yang mim yang ada tanda mati, jangan panjang. Sempurnakan saja. Yang mim yang tak ada tanda mati, kena baca 2 harakat. Kalau sahabat tak ingat nama hukum pun, tengok tanda-tanda yang saya bagi tahu itu. Itu sudah cukup memadai untuk memberitahu kita bagaimana cara bacanya. Begitu juga nun mati. Nun mati yang ada tanda mati, jangan panjang. Sempurnakan saja. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ. Di sini idgham bi gunnah. Masuk beserta dengung 2 harakat. Min, sempurnakan saja min, terus masuk ayati rabbihim, izhar syafawi. Sempurna saja, terus masuk illa kanu anha mu'ridin. Illa, bukan il. Jangan baca illa. Ramai baca illa, saya tahu. Siapa yang baca jangan mengaku, tapi cuma perbaiki. Lepas ni jangan buat dah. Bacanya illa. Kanu, 2 harakat ka dan 2 harakat nu. Anha, an izhar halqi. Sempurna saja, terus masuk ha, 2 harakat. Mu'ridin. Dan ri-nya kita baca nipis ya. Dan diwaqafkan sekurang-kurang 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Kita dengarkan dahulu. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Baru berhenti. Boleh? Kalau boleh, jangan lupa sahabat-sahabat ya, yang baru bersama dengan kita, khususnya yang belum lagi menekan button share. Saya merayu dan mengajak teman-teman, jom kita tekan button share. Yang mana yang tak tahu button share kat mana, tengok sebelah kiri di bahagian bawah itu. Boleh? Terima kasih ya kerana memberi sokongan kepada saya untuk terus bersemangat melakukan perkongsian ini, insya-Allah. Jangan risau ya kalau teman-teman rasa sukar untuk mengikuti, untuk mungkin khususnya yang baru pertama kali dan sebagainya, tak apa, ikuti dahulu, insya-Allah. Nanti di akhir saya akan beritahu bagaimana kami dapat bantu anda dengan mengirimkan sebuah buku asas dan buku tajwid ke rumah anda. Kita teruskan bacaan ayat seterusnya. Faqad, diberikan lantunan di sini. Faqad, jangan baca faqad kadzabu, tak betul. Dia kena baca faqad ujung lidah. Kadzabu, 2 harakat. Bil haq, bil bukan bil tetapi bil. Ba dari bawah bunyi bi, bukan bunyi b. Jadi bila bertemu lam jadi bil. Bil haqqi lam. Dengungkan di sini 2 harakat, wajibul gunnah. Lamma jaa, 4 atau 5 harakat. Ahum, izhar syafawi. Sempurnakan saja mim matinya. Terus masuk. Fasau, munculkan. Fasawfa ya'tihim, izhar syafawi sekali lagi. Sempurna saja mim, terus masuk. Di sini hukum iqlab. Iqlab, apa maksudnya? Ini pertama kali kita jumpa iqlab di dalam pelajaran hari ini. Nun mati di dalam hukum iqlab, dia tak diberikan tanda mati dan tak dibiarkan kosong. Tetapi sangat senang kita cam dia, kita kenal dia kerana dia ada huruf mim kecil yang ekornya ke bawah. Itu menunjukkan selepasnya pastilah datang huruf ba. Jadi oleh itu kena baca macam mana? Kita fahami maksud iqlab dulu. Iqlab ialah menukarkan daripada bunyi nun kepada bunyi mim. Asalnya an, dia kena bunyi a. Bibir atas dengan bawah itu sekadar bersentuhan sahaja ataupun hampir bersentuhan sahaja dengan kadar 2 harakat. Dua-duanya betul. Ba, dibacakan 4 atau 5 harakat.
ma kanu bihi yastahzi'un. Baru berhenti. Baik, kita dengarkan dahulu ayatnya. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Baru berhenti. InsyaAllah sekejap lagi kita baca sama-sama daripada awal ayat 1 hingga 8. Sekarang ni saya nak ajak teman-teman kita lihat dahulu satu persatu ayatnya. Semoga kita dapat melihat dia punya technical dia tu. Technical part dia. Khususnya bila satu perkataan nak masuk kepada perkataan yang lain, di mana nak kena baca 2 harakat, di mana nak kena baca 4 harakat, di mana baca 1 harakat. Sekejap lagi kita praktiskan bacaan bersama-sama. Baik, kita masuk ayat yang seterusnya. Alam idhar syafawi. Sempurna saja lam. Terus masuk. Ya rau kam ahlakna min. Di sini ikhfa dibaca dengan tebal kerana qaf merupakan huruf isti'la. Dibacakan dengan 2 harakat. Min qab ada lantunan di sini. Qalqalah surah. Qablihim. Didengungkan di sini. Mim mati bertemu mim. Kadar panjang 2 harakat. Min ikhfa 2 harakat di sini. Ra dibaca tebal. Qarnim. Dengungkan di sini idgham bi gunnah 2 harakat. Qarnim makan. Kan itu didengungkan juga 2 harakat wajibul gunnah. Nahum 2 harakat dan hum idhar syafawi. Fil ardi malam idhar syafawi sekali lagi. Numakil. Di sini idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Asalnya numakin, kaf baris tanwin di bawah bertemu nun bunyi kin. Tapi bertemu lam dia jadi terus masuk. Numakil. Numakil lakum wa arsalna sama. 4 atau 5 harakat. A'alaihim. A dengan A. A'alaihim. Mim mati bertemu mim. Dengungkan 2 harakat. Midrarau. Mid ada qalqalah di sini. Midrarau. Idgham bi gunnah asalnya midraran, tapi bila datang waw terus masuk beserta dengung kadar panjang 2 harakat. Midrarau waja'alnal nun bari atas naik di atas lam. Di sini ada lam qamariyah. Anharan tajri. Taj ada lantunan di situ. Tajrimi. Ikhfa hakiki di situ. Ikhfa hakiki dibacakan dengan 2 harakat. Min tajri. Tapi jangan pula kita baca tebal. Tajri. Itu jadi tebal. Tajrimi. Tah. Pedas. Tahtihim. Him. Bukan him. Tetapi him. Fa'ahlaknahu. Di sini ikhfa syafawi. Asalnya ha baris depan bertemu mim bunyi hum. Tapi bila datang ba dibacakan dengan samar 2 harakat. Fa'ahlaknahu bidhunubihim. Idhar syafawi sekali lagi. Ikhfa 2 harakat. Wa ansha'na min. Iqlab 2 harakat. Sahabat-sahabat perhatikan, banyak hukum nun mati dan tanwin serta hukum mim mati yang terlibat di dalam ayat ini. Jadi oleh itu, kita kena tahu yang mana izhar, yang mana idgham, yang mana ikhfa dan sebagainya. Ya, InsyaAllah tunggu sehingga akhir saya akan bagi tahu teman-teman yang mana yang nak belajar balik satu persatu. Kita akan kirimkan buku asas dan buku tajwid ke rumah anda serta rakamannya. InsyaAllah kita akan bantu, kita menjangkakan dalam 1 ataupun 2 bulan sahabat-sahabat setelah mengikuti pelajaran daripada asas dan tajwid, insyaAllah. Yang pentingnya istiqamah, konsisten. Pasti insyaAllah akan dapat menguasai dengan baik. Bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim. Izhar syafawi. Bunyi saja him, terus masuk. Qarnan, jangan panjang. Izhar halqi di sini. Tanwin bertemu hamzah. Qarnan akharin. Rin jadi nipis, jangan baca akharin, itu tebal ya. Dia kena baca nipis. Akharin.
Kita dengarkan dahulu ayat ini. Ayat ini agak sedikit panjang, jadi mungkin saya akan pendek-pendekkan sedikit untuk membantu mungkin teman-teman yang tidak sampai nafas. Kita dengarkan. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midraran وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Baru berhenti. Okey. Relax dulu, tarik nafas dulu. Jangan tension. Yang pentingnya kita belajar santai-santai. Muka mesti senyum. Muka walaupun belajar Al-Quran ni supaya hati kita rasa tenang. Dan saya yakin dan percaya. Kerana sudah pasti janji Allah itu tepat ataupun pasti. Allah tidak memungkiri janji, ya. Allah kata apa? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan juga sesungguhnya mengingati Allah itu akan membuatkan hati tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Saya yakin dan percaya sahabat-sahabat sedang merasai ketenangan kita belajar mengaji Al-Quran, kerana di dalam waktu kita mengaji Al-Quran sudah pasti kita mengingati Allah, Tuhan punya kalam ini. Itu yang kita baca inilah kalam Allah. Jadi sudah pastilah ia membuatkan hubungan kita merasa akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala di saat kita sedang mempelajari ayat-ayatnya. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya. Sebelum itu, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan kepada teman-teman yang baru bersama kita. Jangan lupa saya nak mengajak teman-teman, jomlah kita panjang-panjangkan dengan menekan button share, ya. Baik, kita lihat ayat ini. Walau, munculkan. Walau nazzalna alaika kitaban. Di sini ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki bacakan 2 harakat dengan samar. Asalnya kitaban, jadi kitaban fi 2 harakat. Qirtasin. Di sini jangan baca qirta, ra di sini dibaca tebal kerana selepasnya datang huruf isti'la. Sebelumnya huruf qaf, selepasnya huruf ta. Jangan baca qirta tapi baca qirta. Begitu, ya. Qirtasin falamasuhu biaidihim. Di 2 harakat dan him idhar syafawi. Laqala alladhi, di hujung lidah, dzina kafaru. Dibaca 4 atau 5 harakat. In idhar halqi, sempurna saja in terus masuk. Hadza, za juga di hujung lidah. Hadza illa pedas. Pedas di sini. Dengungkan itu. Tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah. Mubin. Baik, kita dengarkan ayatnya. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر mubin. Baru berhenti. Okey, so far okey ke okey? Macam mana penyampaian saya? Terlalu laju ke? Terlalu perlahan ke? So far macam mana? Dan kalau boleh saya tahu teman-teman yang bersama dengan saya ini daripada mana ni? Mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali bersama dengan kita. Saya sekarang sedang bersiaran secara langsung dari Fatihah Learning Center Wangsa Maju. Jadi insyaAllah diharapkan teman-teman walau di mana saja berada,
dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang saya sampaikan kali ini, insya-Allah. Dan kita sudah masuk ayat yang pertama daripada surah Al-An'am. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mengikuti kita telah mula daripada surah Fatihah dan sekarang sampai ke surah Al-An'am sudah. InsyaAllah selepas ini kita akan sama-sama beriktizam untuk khatam Al-Quran bersama-sama. Satu hari satu muka surat kita belajar, ya. Baik, kita lihat ayat seterusnya. Ayat yang terakhir untuk hari ini. وَقَالُوا لَوْلَا, dibaca 4 atau 5 harakat. Ikhfa di sini disamarkan. Unzila alaihi malak. Himalak. Bila waqaf dia ada bunyi hamas itu. Tapi kalau nak waqaf, kalau sahabat-sahabat pilih untuk wasal, sambung dia jadi alaihi malaku walau. Dia baca kena dengan idgham bi gunnah di sini. Tanwin bertemu waw. Itu kalau nak sambung lah, ya. Kalau sahabat-sahabat waqaf jadi malak. Dan kemudian ibtidak pada walau anzalna. Walau munculkan ikhfa hakiki di sini 2 harakat. Zalna 2 harakat. Malakal idgham bila gunnah. Asalnya malakan. Tapi bila datang lam, masuk tanpa dengung. Idgham bila gunnah. Malakal laqudiyal. Di di tepi lidah. Laqudiyal. Ya baris atas, naik di atas lam. Alif lam qamariyah di sini. Amruthum. Dengungkan di sini 2 harakat. Thumma la ikhfa di sini 2 harakat. Yunzarun. Baru masuk yunzarun. Kalau tidak, kalau kita baca la yunzarun, itu tak sempurna. Ikhfa mestilah 2 harakat. Baik. Kita baca bersama-sama insya-Allah, daripada ayat ini. Wa qalu laula unzila alaihi malak. Walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat, kita telah lihat tadi satu persatu bacaan ayatnya daripada awal sehingga akhir. Jadi diharapkan teman-teman, sekarang masanya untuk kita baca bersama-sama daripada awal ayat pertama hingga awal ayat 8. Diharapkan teman-teman semua telah bersedia untuk kita memulakan bacaan daripada isti'azah. So far macam mana, dah bersedia belum? Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran dan berikan saya thumbs up dan juga heart, nak menandakan teman-teman dah bersedia. Saya sedang melihat komen-komen. Terima kasih, ya, semua yang tolong menulis. Daripada Syah Banun tolong tulis poin-poinnya. Nasha Omar, Syarina, kita ada Zainab Sulaiman, Zayah Mardiah, Maryam Musa, Salmi, Ana dan ramai lagi teman-teman yang saya tak sempat nak sebut nama. Saya mohon maaf, ya, insya-Allah. Baik, sekali lagi saya nak ajak teman-teman, sebelum kita baca ini, kita tekan button share sekali lagi, boleh? Kita minta sahabat-sahabat tekan button share sekali lagi. Dan jangan lupa, insya-Allah setelah selesai kita baca bersama-sama, saya akan kongsikan bagaimana teman-teman dapat mendapatkan sebuah buku asal dan buku tajwid. Ya, itu yang keistimewaan kita bagilah kepada mereka yang menjadi ahli cepat Quran, selain daripada mengikuti live kita setiap hari. Baik, dah bersedia, ya? Okey, jom kita mulakan bacaan daripada isti'azah. Tarik nafas dulu. Lepas, tarik, lepas. Okey, kita mulakan bacaan daripada kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا
وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. Baik, sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah diharapkan perkongsiannya macam mana? Okey ke? Ke nak kita baca sekali lagi? Boleh ya? Kalau saya nak sahabat-sahabat apa kata untuk permulaan bacaan ayat daripada surah Al-An'am ini, kita cuba sekali lagi. Kita lihat bacaannya, diharapkan sahabat-sahabat ataupun dah okey, ataupun nak kita baca sekali lagi. Sahabat-sahabat, mungkin boleh bagi respon. Kalau yang mana nak baca sekali lagi, kita baca sekali lagi. Kalau cukup untuk itu hari ini, kita berhenti setakat itu untuk hari ini. Saya nak melihat respon daripada teman-teman. Boleh untuk hari ini ataupun kita nak baca sekali lagi daripada ayat 1 hingga ayat 8. Saya masih menunggu respon daripada teman-teman. Baik. 3 kali lagi boleh. Baik, tak apa. Permintaan hari ini kita baca sekali lagi daripada awal ayat 1 tadi. Kita mulakan daripada isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah diharapkan teman-teman ya dapat belajar sesuatu daripada perkongsian yang saya sampaikan tadi. Baik. Yang mana nak mengikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa insya-Allah janji temu kita seperti biasa di page Facebook Fatihah setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Dan seperti mana yang saya janjikan di awal tadi, mungkin ada di kalangan teman-teman yang nak mendapatkan keistimewaan sebagai ahli cepat Quran. Selain daripada mengikuti live yang saya berikan setiap hari ini, mereka yang menjadi ahli cepat Quran mendapat beberapa keistimewaan yang kami berikan. Antaranya ialah kami akan kirimkan ke rumah anda sebuah buku asas dan buku tajwid yang akan dikirimkan sebaik sahaja. Kalau Juan jadi ahli hari ini, insyaAllah esok kita hantar, lusa boleh sampailah buku tu diharapnya. Kalau yang dalam Malaysia lah, yang mana daripada Singapura, Indonesia atau Brunei mungkin mengambil masa beberapa hari. Dan selain daripada kami berikan dua buah buku ini, mereka yang menjadi ahli akan diberikan rakamannya.
Kita telah rakamkan buku asas dan buku tajwid ini daripada mula awal mengenal huruf, makhraj huruf dan hukum-hukum tajwid secara satu persatu, tersusun dan sistematik. Ada hampir 200 video pengajian di situ. Dan selain daripada mendapat apa yang saya bagi tahu tadi, ahli cepat Quran juga mendapatkan 3 bonus tambahan. Yang pertama, kami akan berikan e-book nota ringkasan tajwid. Yang kedua, kami berikan rakaman pengajian Al-Quran 30 juzuk daripada awal surah Al-Fatihah sehinggalah akhir surah An-Nas. Di sana terdapat lebih daripada 600 video pelajaran. Jadi campur dengan 200 video rakaman buku asal dan tajwid ini, ahli cepat Quran akan mendapat hampir 800 video pelajaran. Dan bonus yang ketiga, yang juga yang istimewanya, kami berikan konsultasi eksklusif. Maksudnya, teman-teman nak boleh buat appointment dengan kami, sama ada nak datang ke pusat pengajian, ataupun kita boleh buat appointment melalui atas talian. InsyaAllah kita boleh buat video call. Mungkin teman-teman ada soalan nak ditanya, ataupun nak memperdengarkan bacaan untuk kami betulkan dan sebagainya, insyaAllah. Jadi, yang belum lagi menjadi ahli, saya nak mengajak, marilah menjadi ahli cepat Quran, insyaAllah. Jangan bimbang, tidak ada komitmen bulanan dan tahunan. Maksudnya, tidak ada yuran bulanan dan tidak ada yuran tahunan. Yuran untuk menjadi ahli cepat Quran hanyalah sekali sahaja seumur hidup, sampai akhir hayat. Dan untuk bulan kemerdekaan ini, kita memberikan tawaran yang sangat istimewa. Bukan 25,000, bukan 2,500, tetapi yuran seumur hidup bagi ahli cepat Quran hanyalah RM250. Dengan RM250, sahabat-sahabat dapat 2 buah buku, termasuk wang pos, termasuklah rakaman 800 video pelajaran, dan termasuklah konsultasi eksklusif dengan kami seumur hidup, insyaAllah. Dengan hanya membayar RM250 yuran keahlian seumur hidup. Jadi insyaAllah tidak rugi ya, kita melakukan sedikit pelaburan untuk kita meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran kita. Dan semoga dengan itu sahabat-sahabat juga memberi sokongan dan dukungan kepada kami, insyaAllah, untuk meneruskan usaha dakwah ini, kerana perkongsian live yang kita berikan setiap hari ini adalah kita lakukan secara percuma. Jadi mungkin teman-teman yang nak belajar sambil melakukan infak juga kepada kami. Jadi marilah sama-sama untuk menjadi ahli cepat Quran. Kami berikan 2 buah buku tadi, rakamannya serta rakaman Al-Quran serta konsultasi eksklusif bersama kami seumur hidup ahli cepat Quran. Jadi yang mana berhajat boleh ada 2 cara untuk mendaftar. Pertama, sahabat-sahabat boleh terus daftar di website kami www.cepatquran.com, cepatquran.com, cepatquran.com, ataupun sahabat-sahabat boleh komen di ruangan bawah sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Siapa nak jadi ahli, komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran, insyaAllah nanti admin kami akan reply komen tersebut, akan berikan satu link WhatsApp. Sahabat-sahabat tekan link tu, nanti dia boleh berkomunikasi dengan admin kami, boleh tanya soalan, dan insyaAllah admin kami akan bantu sahabat-sahabat untuk mendaftar sebagai ahli cepat Quran seumur hidup. InsyaAllah yang mana berhajat boleh komen di ruangan bawah sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Yang mana yang nak daftar sendiri, lepas ni terus pergi ke website www.cepatquran.com. Baik, seperti mana kita juga nak berikan satu berita gembira bagi mereka yang tinggal berdekatan dengan Kuala Lumpur. Kalau tadi nak jadi ahli cepat Quran bagi semua umat Islam yang berada di mana saja berada, sekarang ini khusus untuk mereka yang berada berdekatan dengan Kuala Lumpur, Wangsa Maju, dekat dengan pusat pengajian kita, iaitu di Fatihah Learning Center Wangsa Maju. Kita nak berikan pengajian Al-Quran 1 bulan secara percuma di pusat pengajian kita. Tapi kalau nak datang, kena daftar dululah ya, kerana tempat adalah terhad. Nombor WhatsAppnya 0111-621-7797. Ini nombor hotline kita. Kalau teman-teman juga nak jadi ahli cepat Quran, ada soalan nak tanya juga, boleh WhatsApp ke nombor ini, insyaAllah. Baik, untuk perkongsian saya kali ini, sekali lagi ya, sahabat-sahabat yang mana nak jadi ahli cepat Quran, boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran, ataupun daftar di www.cepatquran.com. Selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit menceritakan tentang bagaimanakah pendekatan yang digunakan di dalam buku asas dan buku tajwid yang akan dikirimkan ke rumah anda. Jadi sahabat-sahabat yang nak jadi ahli digalakkan untuk menonton. InsyaAllah kita berjumpa sambungan bacaan ayatnya esok hari. Sungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang kurang dan silap itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aquli qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi,
satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kan tan janwan, kan tan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.